Assalamualaikum warahmatullahi. Kali ni kami nak demo ni sikit tentang macam mana nak install Linux, operating system dalam Windows machine. So apa yang kita akan gunakan kat sini adalah satu virtual machine. Virtual machine ni maksudnya kita cuba create satu hardware resources tapi menggunakan PC ataupun laptop yang sama. So VirtualBox ni membenarkan supaya Linux tu wujud sekali bersama dalam Windows OS. So maksudnya kalau kebiasaannya sepatutnya kita format satu hard disk untuk kita buat satu operating system yang baru, contohnya macam Linux. Tapi kali ni kita just tumpang je apa yang kita dah ada sekarang ni. Contoh dia Windows. So untuk exercise kali ni saya tunjuk Windows lah. Macam mana kita install VirtualBox dalam Windows dan kemudian baru kita akan install Linux. Okay. So VirtualBox ni adalah macam tadi saya mention, dia adalah satu virtual machine software yang mana dia membenarkan ni lah kita run beberapa OS dalam satu machine yang sama. So korang download dari sini lah. By right, aku suggest korang gunakan yang 64, version 64. Okay, download Windows Host di sini. Okay, Windows Host. Okay, and then ambil yang latest edition lah. Dalam ni kita orang tunjuk yang version ni lah. Version apa namanya? Untuk version Windows 10 lah. Untuk version Windows 10. Install VirtualBox dalam Windows 10. So, kita dah siap-siap download. Selepas download, korang cari file exe dia. Okay, cari file exe dia dan install terus. So, macam case kami ni, kita orang dah download. Bila in case katakan lambat nak download, so kita download siap-siap. So, bila download, selepas kita download, kita install. Ini fresh new installation ya. Kami dapatkan satu laptop baru, taklah baru sangat. Dan kita akan install fresh VirtualBox macam biasa, VirtualBox. Korang next je lah, next. Okay, ni yang default, dan next. Proceed with installation, yes. Custom installation, install. Blah blah blah. And then kita akan dapat VirtualBox lah kemudian. And then untuk macam Windows 10 juga, kalau kita nak run satu OS, kita kena install dia punya OS tersebut kan. So kita kena ada installer kepada Linux. So apa yang kami pilih kat sini adalah kali ini adalah CentOS. CentOS ni mungkin dia agak old school sikit, tapi kita prefer yang version 7. Pergi kat centos.org/download, cari yang version 7. Okay, version 7. Okay, ni version 7. So macam biasa, untuk case Windows 10 yang kami ada sekarang ni adalah System 64. So ambil yang 64 ni lah, 64 x86 64. Ini Windows lah, Windows ataupun Intel lah. Okay, Intel, senang cerita Intel. Kalau 386 tu adalah 32. Itu lama punya. Then sebelum ni kalau tak silap, kita download daripada Net On Board. Ambil mirror Net On Board. Mirror ni macam satu server lain lah, ataupun satu mirror server, ataupun kalau dalam Linux ni biasanya kita ada beberapa server yang dedicated kepada Linux download. So ada banyak server lah yang dia orang volunteer untuk provide. Kadang-kadang macam tadi kita nampak ada UPM lah, ada Shinjiro lah. Okay, macam-macam, tak penting. Yang penting kita ambil yang minimal. Okay, ambil yang minimal ISO. So klik sini dan download. So kami pun dah download. Okay, nanti kita akan dapat CentOS 7
Zoom kejap. Ini yang kita akan dapat CentOS 7 8664 minimal. Okey, minimal 2004 minimal dan saiz lebih kurang 1 gig. So dua installer ni yang kita akan perlukan, iaitu VirtualBox untuk install satu virtual machine dalam laptop kita, dan satu lagi adalah installer kepada Linux OS yang kita akan install ke dalam VirtualBox tersebut. Okay. So tadi kita dah install VirtualBox. Okay, VirtualBox ni Oracle yang sponsor ataupun owned by Oracle. So kita akan okay. So kita akan tunggulah beberapa minit. Taklah beberapa minit pun, sepatutnya sekejap je. So installation ni adalah pada Windows 10. Jadi saya tak pasti install je lah. Saya tak pasti kalau katakan korang guna Windows 8 ataupun Windows 7, ada lagi guna Windows 7 ke? Itu saya tak pastilah macam mana install dia. Bukan macam mana install, I mean apa dia punya cabaran dia ataupun kesukaran dia untuk install pada Windows 7, Windows 8. Tapi saya percaya korang tak akan guna Windows 7 kot. Okay, start. So kita dah install VirtualBox, and then kita ada CentOS 7 64-bit Linux installer ataupun ISO image. ISO image ni biasanya untuk installer kepada Linux. Okay, so bila kita dah install VirtualBox dan kita dah ready dengan installer kepada Linux ini, dan kita lihat pada VirtualBox. Sambung lagi selepas kita dah install VirtualBox. Selepas kita dah install VirtualBox, dia akan keluar automatically lah. Kalau tak keluar automatically, korang boleh type dan cari VirtualBox. So by right kita dah ada satu. Kita dah ada satu ISO ataupun Linux installer yang kita dah download tadi. Kita dah download ni kan, Linux installer. Okay, so sekejap. Ni Linux installer ni kita dah download. Dia adalah file ISO. And then daripada VirtualBox ni kita cuba install satu Linux OS menggunakan installer yang ni lah. Ini installer kita. So create satu what we call as virtual machine yang baru, new CentOS 7 contoh dia. Then ya, ni kalau korang letak default pun boleh juga. Letak je default kat sini. Tapi korang kena tahulah bahawa korang punya ni diletak kat sini. Korang punya installation letak di sini. Then klik next. Dan ni adalah default saja. Dia akan provide 1 gig RAM. Maksudnya kalau katakan korang ada 6 gig RAM ataupun 8 gig RAM. So 1 gig dia akan provide kepada Linux, dan 7 gig lagi tu masih pada Windows punya sistem. So sebenarnya tak perlu banyak. Kita just nak gunakan yang minimal saja. Okay, create this now. Create VDI. Default saja. Next. Dynamically allocated. Next. So ni letak kat mana? Sama macam tadi, dalam FSCM quiz, VirtualBox, VM, CentOS 7. Ni korang kena ingatlah kat mana disimpan. Ini adalah tempat di mana di install Linux operating system file. So next, create. Okay. So daripada sini kita terus start. Tadi tu cuma setting untuk simpan kat mana kita punya ataupun install kat mana kita punya Linux operating system. Sini kita ke start. Start ni untuk kita run satu Linux system ataupun sebenarnya kita install dulu. Sebab kita tak ada lagi, so kita kena install dulu. Macam Windows 10 juga. Korang kena install kan? Korang kena install dulu. So macam mana install? Ini adalah step dia. So di sini kita akan klik. Okay. Sebelum ni mungkin tak ada kat sini. Sorry. Okay, sebelum ni mungkin ni tak ada.
Saya remove dulu. Oh, dia ada. So ini sebenarnya adalah kita point kepada create, bukan create, kita add this image. This image ni adalah ISO file tu lah yang kita dah download 1 gig tadi tu. Okay, kita point ke sini. Sebab ini dia berada di dalam kami punya desktop ataupun dalam kita punya hard disk. Okay, dalam hard disk. Okay, dalam hard disk. Kalau dulu kita gunakan CD untuk install Linux, tapi sekarang ni kita dah download masuk dalam hard disk. So kita boleh point terus kepada ISO image ini. Okay, and then choose, and then kita akan start. Select start up. So kita dah point kepada folder yang kita download ISO image tadi. Tu. Okay, V1 VBox. Okay, itu tak kisah nama. 1 VBox tu just nama je. Kalau kau boleh tak nama tempat lain. Start. Sebenarnya benda ni kita akan pakai pun dia sebab dia nak install kan. Okay, so dia akan keluar interface yang macam ni. Ya, saya datang balik kepada Windows. Okay, so korang akan nampak install CentOS 7. Okay, install, ambil option yang atas, install CentOS 7. Enter. So nak install ni mungkin ambil masa sikit. Dia ambil masa sikit sebab macam korang install Windows 10 pun, kalau korang format hard disk, lepas tu install Windows 10 yang baru, dan mungkin akan ambil masa apa rasanya. Okay, running. Okay, kalau Windows 10 pun korang akan ambil masa lebih kurang sejam, dekat 2 jam macam tu kot. Pasal bila dia install dia akan restart, lepas tu dia reboot balik, kemudian dia akan configure everything, lepas tu restart balik, lepas tu configure balik. So kadang-kadang beberapa kali dia restart, reboot kalau Windows 10 lah. Siapa yang ada experience install Windows 10 dia tahulah ambil masa sejam 2 jam. Tapi untuk Linux ni lebih kurang macam tu lah konsep dia, macam korang install satu operating system baru. Cumanya sebab adanya VirtualBox ni korang boleh install Linux operating system on top of Windows. So kat sini kita ambil English lah. Kalau kau nak ambil Melayu ada ke tak? Klik capture and then continue. So korang ada 2 OS sekarang ni. Satu tengah running ataupun tengah installing Linux, dan satu lagi Windows. So mouse korang ni kena careful lah. Pasal bila mouse ni masuk ke dalam environment Linux tengah install ni, nampak dia tak boleh keluar daripada kotak tu. Kalau nak keluar korang kena tekan button keyboard control sebelah kanan, baru dia boleh keluar. So kalau kau nak masuk balik ke sini, boleh je klik pada interface Linux ini. Ni kau jangan do not show, kau just klik pada capture ni, sebab nanti korang lupa. Okay, installation destination. Yang ni adalah kita akan letak pada hard disk. Ini adalah partition yang kita dah sediakan lah, sebab ada 8 gig ni kan. Kalau kita perasan tadi, kita dah allocate 8 gig untuk install kita punya Linux device, Linux OS. So ambil yang ni je lah. Okay, ambil yang ni. And then mana tadi? Klik atas. Ni atas. Kat sini kita orang tak boleh nak. Done. Klik done. And then tengok ada lagi tak? Okay, yang lain tu by default je, tak payah risau. Just install yang default, kecuali kita tukar tadi installation destination. Begin installation, root password. So kita set satu root password. Root password ni macam admin password lah. Admin password kalau macam kita orang gunakan kalau dalam Linux root user nama dia root, ROOT akar dia root. Okay, root ROOT. So kalau nak letak password dia, well, kalau letak apalah ABCD minus 1 2 3 4 ABCD minus 1 2 3 4. Contoh dia lah. Kalau okey, klik done.
Kalau week lah. Okay. Confirm je lah. So daripada sini dia akan install lah banyak benda. Dia akan install semua software. Contohnya macam graphic driver. Sebab masa korang install Windows kan, dia akan install Windows graphic driver contohnya, ataupun Windows network driver. Sekejap tadi power macam power. Then so ada macam-macam lah, sebab bila kita nak configure daripada OS kepada hardware, dia perlukan driver semua tu kan. So dia perlukan driver, dia install semua driver, lepas tu dia install software-software yang penting, contohnya macam Notepad kan. Kita ada Notepad ataupun Vim. Lepas tu kita ada bash processing ataupun script. Kita ada contohnya macam kita boleh transfer file ataupun make directory. Semua tu dia akan install dalam mesin kita. Cumanya kita tak ada dalam mesin baru, kita ada dalam mesin yang sama. Sebab tu kita sebut sebagai virtual machine. Mesin virtual. Maksudnya kita create PC ni bukan menggunakan hardware specification yang baru, tapi hardware yang sama tumpang on top of Windows. So, kita tunggu je lah. So, kalau kita nampak kat sini dia ada 222, 300, 227, 300. So, ini akan progressing sampai habis lah 300 item ni. Untuk Python di-install, firewall di-install, apa lagi, secure Linux policy di-install, OpenSSH, network manager, postfix, apa benda lah ni. So macam-macam lah di-install. Okay, kernel. Okay. So kita tunggulah. Sementara tu boleh buat kopi. Dia tertakluk pada mesin korang. Kalau mesin korang agak slow, sorry lah dia agak, dia installation memang akan slow, dan korang punya RAM 16GB dengan SSD, then should be smooth insyaAllah. Dan tu kita tengok je. So kalau kita nak keluar kepada mouse ni yang korang nampak mouse ni kan, nak keluar daripada Linux environment balik kepada Windows environment, kau kena tekan control sebelah kanan, button control sebelah kanan. Tengok sekejap. Okey. Macam kita bagi tahu, boleh sediakan kopi. Tunggu set nah. Dia ada post installation setup task. Yang ni mungkin agak lama sikit. Okey, sementara tu kita layan kod-kod. Ada komen ke? Korang subscribe lah. Subscribe and then share. Kalau korang malas tunggu, korang forward lah video ni. Forward video. Cepatkan dia lah. Cepatkan dia. Tapi sementara tu korang share lah. Sementara tunggu dia siap install, korang share. So nampak ni kat bawah ni ada warna biru ni, taskbar dia mungkin tak berapa obvious, tapi ini adalah taskbar dia, progress bar dia. Setup task. Okey. Mungkin masa ni kalau siapa yang laptop dia ada kipas, masa ni dia memang akan agak heavy lah. So kipas tu akan berpusing dengan lebih laju, lebih kuat bunyi dia. So
kalau kau nak dengar apa-apa interference macam bunyi bingit, bunyi bising sikit tu, dah ignore lah. Pasal itu memang by right kita tak boleh nak buat apa sebab kita punya intercooler system dalam laptop ni guna kipas. Jadi bila kipas dia bising sikit. Unless korang guna macam desktop yang gunakan cooler jenis liquid, then yang tu senyap sikit lah. Okay, ada apa-apa soalan? Korang subscribe dalam tu dan tulis komen. Kat bawah tu kan ada komen kan, ruangan komen kan, just komen. Ada apa-apa soalan? Satu lagi mungkin apa tak silap, antara isu dia adalah kadang-kadang certain processor ni dia tak enable dia punya what we call as virtualization technology, ataupun dalam BIOS setting tu ada satu virtualization technology enable punya setting. So kalau korang tak boleh nak install, tak boleh pergi kepada installation mode yang sekarang ni, dan korang terpaksa pergi kepada BIOS dan on kan ataupun enable kan virtualization technology. Dia biasa dalam advanced setting BIOS BIOS BIOS. Siapa-siapa yang tak tahu BIOS tu, korang pergi kedai, cakap kat dia korang nak enablekan BIOS virtualization technology. Dan testing yang kami buat ni dalam Intel environment, kami menggunakan i5 processor, tak tahu generation berapa, tak pasal, mungkin 3 ke something like that, dah lama dah. So kalau macam siapa yang pakai processor Celeron tu, most likely memang tak boleh nak install lah. Tak boleh nak install virtualization. Alhamdulillah, boleh go through configuring, installing. Okay, lepas tu creating users, generating inits. Okay, initialization. So kalau smooth, Alhamdulillah. Kalau tak smooth, well, korang mungkin kena terpaksa ulang balik step dia lah. Post installation script. Okay. Alhamdulillah. Korang nampak ni tak? Reboot. Reboot ni maksudnya bukan kita reboot Windows, kita reboot Linux. Masuk sini. Pasal kita ada 2 sistem sekarang ni, jadi mouse ni dia kadang-kadang akan macam pindah rumah sebelah. Pergi rumah sana, pergi rumah sini, pergi rumah sana, pergi rumah satu ni. So kita ada 2 rumah dalam satu PC. Dalam satu tanah ada 2 rumah. Okay. Okay. So kita ada CentOS Linux, CentOS. Okay, yang first tu lah. So kita zoom boleh tak? Zoom. Kita kena keluar sekejap. Kita kena keluar dengan tekan control sebelah kanan. Sorry. Zoom sekejap. Zoom . Okay. So, tadi dia tanyakan password. Dia ada tanya password. Password kita adalah localhost login root. Dia punya username nama root. Enter. Password dia adalah enter dulu. Salah. Okay, incorrect. No problem. Type balik root. Dan password. Okay. Sorry. Salah lagi. Ingat. Lupa ingat. Root. Enter. Lepas tu ABCD minus 1, 2, 3, 4. Enter. Okay, so kita dah dapat ni. Okay, kita dah dapat ni. Nampak? Kita dah dapat ni. Sebenarnya sekarang ni kita running on
Oracle Virtual Machine menggunakan CentOS 7. So, localhost root. Okay. So, nak tengok dir lah. Oh, sorry. ls. Sekejap. Tak ada benda pun. Satu yang kita boleh buat pwd, so kita berada di root. Kita berada di root. Okay, kita berada di root. Sepatutnya nanti kita akan buat satu user lain lah. User lain yang mana sepatutnya root ni kita tak boleh gunakan sebagai main login kita lah. Okay. So, alhamdulillah setakat tu kita dah dapat berjaya untuk install VirtualBox dan juga Linux virtual operating system CentOS 7 ke dalam kita punya machine Windows. Okey, setakat itu saja untuk tutorial pertama kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.